Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita membaca kitab Penawar Bagi Hati. Kita dah sampai pada muka surat 60. Baris yang ketiga daripada bawah. Iaitu kita masih membincangkan bab yang ke-10 berkaitan dengan riak. InsyaAllah saya rasa malam ni kita dapat habis bab yang ke-10 ini. Dan nanti akan sambung, iaitu kitab yang ketiga pula. Maka berkata pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, rahimahullah ta'ala. Kata beliau, adapun sebab yang ketiga bagi riak itu, maka iaitu tamak. Punca kepada riak itu, di sini dia kata yang ketiga. Jadi tuan-tuan lihat sendirilah. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, ni sambung dia yang ketiga. Punca riak ni apa dia? Iaitu tamak. Tamak ni kita tahu, ia jenis sifat yang tidak baik. Lawan kepada tamak ini qanaah. Dia berpada-pada dan redha. Biarpun tak banyak, sikit. Orang ini adalah orang yang ada qanaah. Lawan kepada qanaah ini tamak. Dia rasa tak puas hati, dia rasa tak cukup. Dengan dunia ini apa yang cukup? Takkan rasa cukup. Sebab apa? Sebab dunia ini dia kait dengan kekurangan. Jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia nak satu daripada kita. Berkaitan dengan sifat ini, jangan tamak dan hendaklah kita ada qanaah. Iaitu berpada-pada. Allah bagi, Allah tahu apa yang dia buat, kita terima. Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita tanpa merungut. Dia, kita boleh tahu, ada penyakit tamak dekat hati dia. Dia kata mana tamak, kita qanaah dia tidak merungut. Dia terima dengan seadanya, sekira kalau rasa kurang yang boleh menjejaskan hidup dia, dia akan usaha. Sedaya upaya, ikhtiar usaha yang Allah Ta'ala suruh, supaya tidaklah teruk itu menyebabkan dia ni susah sehingga tak boleh nak beribadat secara sempurna. Kan? Serupa juga dengan orang yang ditakdirkan dengan miskin. Adakah dia nak biar terus miskin, melanda hidup dia sampai susah anak cucu dia? Tak. Islam dia tak suruh sampai teruk macam tu. Maka qanaah dia terima ketentuan itu dan keluar daripada kemiskinan tersebut. Dan ubatnya, penawarnya, penawar kepada tamak itu, bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda. Contoh dia, iaitu harta benda. Dan tamak ini bukan harta benda saja. Tapi banyak bila orang kata tamak, dia duk bayang harta benda. Salah satunya iaitu harta benda. Harta kekayaan, duit ringgit. Kalau kita kat Malaysia ni kita sebut ringgit, sen, kan? Gitu. Dulu-dulu ada lagi yang nama dia sekepiang, kan? Main kepiang-kepiang dulu. Kupang-kupang. Lah kupang juga. Ada lagi, tak ada sebut. Kan? Kupang tempat tu, yang tu lain. Kan? Oh, kita duk lalu selalu. Kalau pergi belah gerik duk lalu kupang tu. Kan? Begitu. Tapi tanya orang duk kat situ lah, apa sejarah kupang apa ni? Kan? Pasal orang duk sebut sekupang, 2 kupang, 5 kupang, ni kupang tempat ni. Tanya mereka lah. Kan? Tiap-tiap kita ni kena tahulah. Kan? Pasal apa nama tempat kita begitu. Baik. Maka
Bila benda ni tak baik, tak elok, sebab lawan kepada sifat mahmudah, qanaah mahmudah, lawan dia tamak. Tamak tu mazmumah, maka kita usaha cari penawang dia. Apa dia ubat dia? Bahawa dia kena tahu sungguh-sungguh sifat tamak itu, contoh dia seperti tamak dia kepada harta benda, iaitu pekerjaan yang diwahamkan sahaja. Iaitu sangkaan semata-mata, bahkan sangka bukan semua yang betul. Kalau betul pun dia kait dengan dunia, tak ke mana. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Mada tidak pasti. Bila tak pasti, maka tak usahlah kita nak terhegeh-hegeh. Kan? Itu kalau dia faham. Tak faham, cerita kok mana pun tak jadi juga. Duk tamak tu. Sampai ke mati dia boleh jadi tamak. Kawai harta benda dia, kawan tak boleh buat apa dah. Makan pun tak apa nak boleh dah. Kawai harta benda. Oh, dia genggam geran tak lepas. Anak cuba tarik, tak usah. Sekali dia terkoyak habis kita semua. Tu macam mana? Ayah ni nampak macam tak lama. Anak pun. Tu biasa macam tu lah. Kalau pak dia tamak, dia turun kanak sama. Kan? Kawan duk tak berapa sihat, duk kira nak paraid dah. Itulah. Kan? Yang orang tua-tua duk kata tu, kalau ayah tu kencing berdiri, anak kencing berlari, teruk lagi. Kan? Tamak ayah ni tak terang mana. Mainkan anak ni, lagi teruk. Lagi teruk. Sampai yang teruk dipercekik pak dia dah. Pada nak mati cepat, kata lambat orang tua ni nyawa liat. Dia ingat bila dia bunuh ayah dia dapat ke harta pusaka. Hama baca yang tu. Ternyih lah. Pipi kat mahkamah, hang ternafi, hang punca ya hang mati. Baik. Tiada tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak itu. Tak salah. Kalau dia faham yang ni, maka tidak berlaku pada diri dia. Kan nak boleh pun. Tak tentu dapat ke tidak. Kalau dapat itu pun, kita katalah dia dapat sungguh. Apa yang dia impi, apa yang dia nak daripada perbuatan dia itu, ganjaran ke apa ke, itu bebanan kalau dia faham. Dia buat satu kerana dia nak duit ringgit. Bebanan tu, tanggungjawab. Amanah, duit ringgit amanah. Dia ingat sedar boleh duk guna sebebas-bebasnya. Banyak tuntutan daripada duit ringgit itu. Banyak tuntutan daripada harta benda yang dia milik. Kalau orang yang faham ni, dia tak mau. Dah Allah Ta'ala bagi. Yang Allah Ta'ala bagi tak banyak mana pun, dalam kerisauan juga. Tidur pun tak berapa nak lena, tak berapa nak pejam mata, sat celek, sat dia pejam, letih mengantuk nak pejam. Elok nak pejam, celek pula. Apa abang duk risau apa? Abang duk takut apa? Dia kata takut harta benda duk ada ni. Apa harta benda yang duk ada? Tak ada apa abang ah. Hampir dapat sah. Han tengok apa yang ada. Kan? Tak ada apa kah? Ada. Aku risau yang ada tu. Tapi tak tahu mana pun. Kan? Adalah dalam satu dalam satu bekas, tak kiralah bekas plastik ke, ada setengah beras dalam bekas tin. Kan? Beli tin biskut tu, habis biskut buh. Tapi tak usah hati-hatilah. Kan? Mau tengok dulu. Ni tengok kurang je. Tengok kurang, topak beras baru. Nu baru satu karat. Pasal tin. Belilah yang plastik. Tak mampu abang. InsyaAllah orang pakat bagi kan? Dia begitu. Jadi dia kata tu harta benda juga. Allah, tu abang kita nak makan. Abang kita nak makan pun. Ada yang tak makan. Hak kita nak bagi ke mereka. Orang ni orang cerdik. Yang tak cerdik tu Allah kilang berah.
Kedekut nak mampu. Dia kata, kada apa? Tak ada apa. Ingat kami tak kenal ke? Dekat plastik beras muka hang. Hang buat kata tak ada. Tak apalah. Syok sat kat dunia ni. Mampu lingkup. Tapi ada tak? Orang tak jumpa lagi lah. Ada tu pasal dia duta beras tu ada. Asal tokek beras tak boh. Dia pun nama je kan. Ha? 5 tahun sekali buh muka dia kat beras. Allahu Akbar. Jadi sekiranya kalau sedang dia, kalau dia faham, tapi akhir zaman ni ramai yang tak sedang, tak faham ni. Jangan duk kata kan mengaji tinggi boleh sedang lah ustaz. Tak. Ramai yang mengaji tinggi hanyut belum. Depa ni tak terang mana ustaz mengaji kat Masjid Surau je sampai besar. Saya kenal ustaz, tak pergi mana pun depa. Mengaji celik-celik hidup ni mengaji Masjid Surau. Kan? Payah nak sedang. Jangan. Jangan duk hentam kita. Kadang-kadang tak ke mana pun. Pondok pun tak masuk. Pengajian tinggi pun tak. Sedang, faham. Itu lebih teruk daripada yang mengaji jauh-jauh tak faham tu. Dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya. Itu kalau dia sedang. Sekiranya kalau riak dia, maka Allah Ta'ala marah. Allah tidak redha ke dia. Ni hang buat kerana siapa yang betul-betul? Kerana aku betul-betul lah kerana aku. Tapi ada sampingan ni, ada tujuan yang lain. Allah tahu apa yang ada di sudut hati kita. Yang kita duk sebut ni, tamak ni, dia sifat hati yang tercela. Jadi Allah Ta'ala tahu, ni betul-betul nak mohon aku tak boleh. Apa teruknya? Macam mana Allah Ta'ala nak redha bila dah marah? Dia dua saja. Bila Allah redha, dia tak marah. Bila Allah marah, mana nak redha? Mana dua sekali? Mustahil benda tu dua sekali, duduk sekali kat badan dia. Dia, kalau kita lah, tak usah kata lah, tu hak Allah Ta'ala, ni kita ni. Kalau kita marah, adakah kita sayang? Waktu kita marah. Tak sayang kita bila kita dah marah. Cuma adalah waktu dan ketikanya apabila kita marah dia kerana kita sayang. Itu ada waktu dan ketikanya. Umumnya, bila dah marah, mana nak sayang? Pasal dia tak sayang, dia marah. Maka kalau dia sedang, ini akan berlaku apabila dia riak, Allah Ta'ala tidak redha ke dia, maka orang yang cerdik pandai ni, orang yang dah hati perut perasaan ini, dia tidak akan riak sama sekali. Itu pekerjaan yang tetap diyakinkan. Dia kena rasa ini yang sebenar. Yang dia nak sesuatu yang tidak pasti, itu sangkaan yang mungkin meleset. Kalau dapat pun tak terang mana pun. Duniawi ni tak banyak mana. Tapi yang pasti ketika tu apa dia? Bila ada kaitan dengan tamak. Itulah punca kepada riak dia. Maka menyebabkan Allah Ta'ala tidak redha. Ini pasti. Kan? Tak ada duk sangka-sangka. Ini ketentuan dia. Dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi, ia daripada kehinaan. Kalau seorang itu dia tamak pada makhluk, dia nak sesuatu yang orang nak, dia berebut-rebut. Tak salah biar ke depa lah. Mana boleh. Penyakit hati duk ada, dia takkan lepas punya. Hang tak mampu, hang tak sanggup, duk kira mampu dan sanggup juga. Ini nama dia orang yang tamak. Maka di sisi manusia, dia ini hina. Orang meluat, orang menyampah. Tapi dengan hati gelap ni, dia duk renyih itu juga. Duk kata dia power juga. Duk kata dia betul juga. Tapi orang yang ada qanaah tu tadi, dia sedang diri dia. Dahlah. Serahkan orang lain dah. Tak apalah kalau hampa mau. Saya ni tuan-tuan, ikut sejarah saya. Salah satunya, tawaran supaya saya jadi qadi. Daripada beberapa tempat. Ada yang telefon, Ustaz, ada kekosongan.
ni dekat balik pulau ada kekosongan. Kan? Saya yang meluluskan. So, buat surat saja saya cop terus. Dia telefon tu. Saya kata ada orang mau. Oh, kalau kata nak mau ni memang orang ramai lah. Saya kata kalau dah ramai, serah ke mereka lah. Cari yang orang tak berebut. Tak ada tak apa. Tak apa, biar mereka nak berebut. Saya jenis tu. Saya jenis tu. Apa tu pula ada lepas pada tu duduk tak lama, ni bom terbaik pula. Ramai borang tu. Kan kata kita pergi duk cari-cari Google ke apa, ada kekosongan. Itu bukan saya lah. Kan? Ramai borang. Tulis sikit. Kan? Cari apa-apa saya sambung. Kan? Mana yang penting yang saya tak tahu tu Ustaz tulis. Saya tolong bawa. Kan? Saya tahu siapa yang nak luluskan. Sampai macam tu. Saya tanya balik. Ada lain orang mau tak? Yang tu ada 2-3 bagi ke mereka. Kan? Tapi akhir zaman ni nak cari yang tak berebut ni susah lah. Semua orang dah berebut. Dia begitu. Tak apa. Kan? 2-3 jawatan yang sama saya tak mau. Pasal apa? Pasal orang mau. Jadi itu saya. Tuan-tuan silakan. Kan? Rasa macam mana silakan. Kan? Maka kerana apa? Kerana orang yang tamak apa yang makhluk nak, dia pun nak juga. Maka ia termasuk daripada satu kehinaan. Jadi kat situlah akan timbulnya ada permusuhan dan musuh dan sebagainya. Kan? Tapi sekiranya kalau tak ada, tak boleh kita duk lari menyorok. Atau ada, tapi tak reti apa, tak boleh buat apa. Yang duk ada. Siapa dia? Tak boleh. Lingkup. Maka wajib kita pegang jawatan tersebut. Tuan-tuan, ini kena belajar sungguh lah. Bab-bab jawatan ini, undang-undang dia, hukum dan sebagainya. Baik. Di sini kita ingat ada satu perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Pada muqaddimah Al-Um, apa kata Imam Syafi'i? Al-abdu hurrun in qana' wal hurru abdun in tama'. Faqna' wala tatma' fala syai'un yushinu siwa at-tama'. Ni Imam Syafi'i ni pakar syair. Ayat-ayat dia pun bunyi sedap kita dengar. Apa arti dia? Seorang hamba adalah merdeka. Seorang hamba itu dia boleh jadi merdeka, dia rasa lega, puas hati, rasa tenang diri dia. Ini merdeka ni. Jadi merdeka ni, apa yang kita faham? Dia rasa tenang, dia tak serabut. Orang yang bebas. Lawan orang yang terkurung. Macam mana keadaan dia? Resah, gelisah, sedih. Lawan dia, orang ni seronok, gembira, puas hati. Sebab apa? Sebab merdeka. Merdeka. Kalau jadi hamba tawanan, susah hati dia. Tak tentulah. Kalau mereka ingat, mereka bagi makan. Makan pun tera mana. Makan tera mana. Yang kita mau tak dapat. Bagi-bagi pun ayak tak berapa manis. Roti pun pegang-pegang patah. Dia tak macam kita tu lipat 2-3 kali tak putus. Dia begitu sebungkus berapa? Sebungkus RM4.5, RM5. Yang roti dia apa? Sama banyak. Tapi 5 kupang. Oi bagus jimat jimat. Rasa pun pasal telan kata telan mampuslah. Kita kena kurung. Itu beza antara yang bebas merdeka dengan yang hamba. Jadi seorang ni Imam Syafi'i kata ni, seorang hamba yang ianya merdeka jika dia qanaah in qana'. Jadi sebab itu kita kata apa? Lawan kepada tamak ini qanaah. Qanaah yang berpada-pada. Jika dia berpada-pada, dia ada sifat qanaah, maka dia akan rasa bebas. Tidak ada kongkongan, tak ada siapa nak halang dia. Dia rasa seronok, tenang, puas hati bila dia ada qanaah.
Dan seorang yang merdeka itu, dia boleh menjadi hamba. Walaupun dia tidak dikurung, dia orang kaya, dia senang, duit dia banyak. Tapi hidup dia susah. Jangan duk kata duit banyak, hidup senang. Weh, rumah besar, seronok lah, tidur puas. Ha? Jangan, kadang-kadang rumah halus pun tidur puas. Kan? Tidur ni berdengkuk tu, tak pala berdengkuk sampai subuh. Padahal rumah dia, ya Allah, tengok kesian. Nak bantu dia tak apa cukup. Yang rumah besar tu, bilik ada berapa tak larat kira. Tiap-tiap bilik ada aircon sampai ke jamban ada aircon. Sejuk, sejuk. Tutup lah aircon, boleh nak buang pasang aircon terus. Boleh tidur tenang tak? Kadang-kadang tidak boleh tenang. Pasal tidak qanaah ni, kan? Dia tengok rumah dia kata, ya awak lah 5 tingkat, nak pasang 7 tingkat pula. Jenis tamak Jenis tamak. Mana nak cukup? Sembang dengan bini dia kata ni macam mana, ni pendapatan harian kita ni 50,000. Harian 50,000. Macam mana nak jadi setiap minit tu 50,000? Oh, tu dia setiap minit 50,000. Jenis yang tidak qanaah itulah yang jadi. Maka tenang tak hidup dia? Nak tenang apa? Jalan pun duk telefon dulu. Hang tolong mai. Ni nak keluar dah ni, hang tolong mai. Nak kena orang jaga dia. Kan tak seronok tu. Tak berapa nak bebas. Maka Imam Syafi'i kata apa dia ni? Seorang yang merdeka itu dia boleh jadi hamba. Macam hamba. Susah hidup. Tak tenang. Jika dia adalah seorang yang tamak. Ni Imam Syafi'i ni. Hidup tahun bila ni. Dia punya perkataan dia hikmah dia sampai kelar berguna. Maka hendaklah hidup dengan berpada-pada. Dan jangan sesekali kamu tamak. Susah kot mana? Berpada-pada, tapi mai dengan iblis setan ni kalah juga, kecundang juga. Berpada-pada lah. Boleh habang boleh dengar, dia dengar kita habang tu dia dengar. Tapi tak juga, mana boleh duk pada-pada. Duk berlembar dengan kawan-kawan pun habis kita sembang, kawan telefon dia pula. Jom pula. Mula di kita depan dia tu, macam-macam lah kita baca ayat pelembut hati pun semua. Dia pun kira okey lah, boleh lah. Hari ni nak taubat. Tapi pengaruh iblis setan ni kuat. Tak ada lama partner dia telefon, jom pula. Sungguh, dia kena ada kekuatan diri dia. Berubah ni kita boleh bantu. Tapi diri dia, kalau dia tak mau berubah, dia tak akan berubah. Tak usah kata kita, Allah sendiri pun sebut. Allah tak boleh nak ubah seseorang itu, melainkan dia sendiri. Kalau dia ada kehendak, insya-Allah Allah bantu dia. Tapi dia tak mau. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ulama kata ma kat situ apa maksud dia? Hati. Ni yang kita dah sebut ni penyakit hati ni. Tak mau nak berubah. Tak boleh apa. Tapi kalau dia ada kehendak, tak ada siapa nak halang dia. Dia ada kehendak dah. Campur pula kita bagi pula nasihat. Dia nak berubah dah. Kebetulan tu. Allah gerakkan kita pergi jumpa dia. Oh, kebetulan yang cukup bagus. Memang saya pun dah sedar, terima kasihlah. Tolong bagi sedar lagi. InsyaAllah saat ini saya akan jadi orang yang baru. Tak mau jadilah. Ni yang lama-lama ni saya lepak ke tepi dah. Pasal apa? Pasal dia nak berubah. Kerana tiadalah fala syai'un yushinu siwa tama'. Kerana tiadalah suatu perkara yang lebih keji daripada perbuatan tamak. Sifat tamak ini satu benda yang paling keji. Kita ingat biasa-biasa kan? Tak, ni paling keji ni sifat tamak. Imam Syafi'i kata. Jadi orang tamak ni hidup dia susah. Sebab itulah adalah kita punya kata nasihat orang tua-tua dulu, orang yang tamak ni selalu rugi. Betul.
Tamak selalu rugi. Dia tidak berpada-pada. Macam anjing lah, bawa tulang. Lalu dekat satu sungai, kawan tamak. Tengok, hang pun ada tulang. Padahal muka dia. Muka dia, hang pun ada tulang. Lepas tulang dia terkam masuk, lemah, mampus terus. Ngapa tulang pun tak ada kat perut dia pun mati kembung macam tu je. Ni orang yang tamak. Kan? Kalau orang tak tamak, tak apalah. Hang satu, aku satu. Padahal muka dia juga. Atau kalau anjing tak tamak. Tapi ada anjing tak tamak? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dia tamak pun dia anjing. Manusia ada akal, jangan serupa macam anjing. Jadi orang tamak ni teruk kedudukan dia ni. Tak senang tidur. Kalih ke kanan, nampak itu. Kalih ke kiri, nampak itu. Tengok ke sini, nampak macam-macam lagi. Nerat lagi duk nampak juga. Sejenis tak tamak. Tapi kalau tamak ni, tenang. Tidur pun boleh dengan beradab, ambil yang semayang, ngadap kiblat. Mana kiblat rumah dia, kaki dia belah mana, pala belah mana. Orang yang tak tamak, insya-Allah. Macam-macam adab dia boleh buat. Tak usah dah katalah kawan yang tamak nak buat adab macam tu. Tak ada lah. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sambung lagi kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir. Dan barang siapa meninggalkan akan tamak pada makhluk, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala pada sisinya. Tak apa. Kat dunia, hang sabar. Allah tahu dia pun ada kehendak. Dia pun ada nafsu syahwat. Allah tahu. Kan? Siapa yang tak nak satu-satu kebaikan itu, keberuntungan itu siapa yang tak mau. Tapi oleh kerana kesedaran, kefahaman dia, tak apalah. Dia beralah. Hampa ambil lah. Tak apa, Allah Ta'ala kata tak apa. Hang sabar ni, balasan hang besar akhirat besok. Pada sisi Allah Ta'ala, iaitu di akhirat besok. Sebab apa? Sebab dia pilih benda yang Allah Ta'ala suruh pilih yang sebenar. Apa dia? Sifat qana'ah lawan kepada sifat tamak tersebut. Kerana itu ada satu hadis yang panjang. Nasihat Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis yang panjang, tuan-tuan boleh cari dalam Sunan Imam Tirmizi, iaitu pada nombor 2305. Hadis daripada Abu Hurairah sendiri yang Nabi habaq ke dia. Dan hadis ini adalah sahih. Satu daripada 5 itu, apa dia Nabi sebut ke dia? Nabi kata apa? Kalau 5 ni, kalau hang buat, hang selamat. Hang nak selamat ke? Oh, siapa tak mau selamat? Nabi bagi dekat dia 5 perkara, tapi satu ni saya nak sebut. Lain ada 4 tu, saya bagi dah kod hadis tu, tuan-tuan cari tengok. Jadi apa yang Nabi kata? Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah, bererti kat kita juga. Nasihat Nabi kat sahabat-sahabat tu, untuk kita juga. Jangan dok kata, oh kat sahabat kita relax lah. Relax apa? Untuk kita juga. Kalau siapa nak daripada Nabi, itulah cara dia. Sama ada dia sebut cara umum semua, ataupun khusus kat mana-mana sahabat, bererti untuk kita sama. Ni yang Nabi kata kepada Sayyidina Abu Hurairah berkaitan dengan apa yang kita sedang sebut. Lain part tu tak payah sebab kita tak bincang benda tu. Apa dia yang Nabi kata? Warda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Redalah dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala untuk kamu. Apa yang Allah Ta'ala bahagikan kepada kita, Allah tentukan, Allah tetapkan ke kita ni, kita terima dengan lapang dada. Reda. Jangan rasa duk tak puas hati. Allah tahu apa yang dia buat. Dia bagi kita ni lelaki. Terimalah kelakian itu. Mau duk jadi perempuan pula pasal apa? Ni orang tak reda ni. Allah bagi dia jadi perempuan. Dia duk kata, saya tak mau perempuan ni hina. Ni cerita sungguh. Ni cerita sungguh. Ada satu kakak ni berjumpa saya. Habis-habis kuliah dia main kat saya. Apalah dia duk main sembang macam tu.
Ada yang biasa mai jumpa dengan 2-3 kawan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi nak tanya takdang Ustaz tutup. Tak apa, dia tanya luar majlis. Mai 2-3 teman dia. Ini lain pula cerita dia. Dia mai dia kata apa, Ustaz saya tak apa hati lah jadi perempuan. Allahu Akbar. Apa punya cerita macam tu? Tak apa hati jadi perempuan. Hina saya ni Ustaz. Sana sini orang duk cemuh saya. Itu cerita lain. Itu hal lain. Ada sebab. Ada sebab yang orang hina, orang cerca. Tapi dah jadi insan. Wanita. Awak lah duk kata macam tu. Kan? Tak apalah. Itu salah satu contoh. Kan? Allah Ta'ala bagi kita ini susah. Terima seadanya. Reda apa Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Ini yang Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Redalah apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang tenang. Yang tidak berhajat sangat kepada manusia. InsyaAllah. Allah uji, kamu pun sabar. Kamu reda, Allah reda. Nampak? Allah uji dia dengan susah, dia reda. Allah nak tengok tu. Kan? Bila makhluk dia mula reda, Allah balas dengan keredaan. Kan? Allah balas dengan keredaan semula. Tapi kalau kita yang mula start, kita tak reda ke Allah, tunggu dia. Allah takkan reda. Supaya juga Allah Ta'ala nak tolong kita, kita mau tolong Allah dulu. In tansurullah yansurukum. Mau Allah Ta'ala tolong tapi tak tolong Allah. Uzkuruni azkurkum. Ya Allah Ta'ala nak ingat kita, kita lah kena ingat dia sungguh-sungguh. Ni ingat tak? Allah balas. Nak tipu Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala lebih pandai untuk membalas tipu daya makhluk dia. Maka orang yang tidak berhajat kepada manusia ni dia tenang. Pasal apa? Pasal dia ada Allah di sisi dia. Ni orang yang qanaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sakat yang kita baca ini. Banyak dah. Perkara-perkara yang kita dah sedang. Betapa hinanya seorang yang tamak. Dan berapa untungnya orang yang ada sifat qanaah yang berpada-pada. Maka apabila menghadirkan ia dalam hatinya akan nikmat syurga. Nikmat syurga tu, dia rasa di hati dia. Dan mengetahui akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak. Maka dia tak akan dapat nikmat syurga itu. Sekiranya kalau dia riak ni, kalau orang yang sedang ni. Niscaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk. Tak ada duk berhajat kepada makhluk sangat. Yang ni awal-awal pagi. Kadang-kadang tak pagi lagi. Mai dah rumah kita. Mai dah duk cakap dinding rumah kita. Bujuklah kita tak keluar senapang tembak. Pasal apa? Pasal ada satu ustaz kata, tengah-tengah malam kalau orang cakap dinding ada senapang tembak. Dia makhluk halus. Makhluk halus. Mai dah duk berhajat kepada manusia. Orang ni hina di sisi Allah Ta'ala. Padahal ketika itu yang kita kata dekat-dekat nak subuh waktu sahur itu doa mustajab. Kita ada Allah waktu tu. Oh, sentiasa duk berhajat ke manusia. Bukan kata tak boleh nak minta bantuan, pertolongan. Ada kala dan ketikanya. Dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas. Maksudnya apa? Orang yang tahu apabila adanya riak pada sisinya, maka dia luput dapat nikmat syurga. Maka sekali-kali dia tidak akan melakukan sifat riak yang terhina itu. Dan apa yang berlaku kepada dia melimpahkan atasnya oleh cahaya ikhlas, Allah Ta'ala akan bantu. Lapangkan dada dia, cerahkan hati dia, masukkan keikhlasan pada jiwa dia dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. InsyaAllah kita sambung selepas daripada azan.
La haula Allah. Di dalam surah An-Nahli ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Artinya apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Allah Taala kata, apa yang ada di sisi kamu akan musnah, akan hilang, akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala akan kekal. Pahala Allah Ta'ala kekal. InsyaAllah nanti kita akan lihat betapa hebatnya, betapa banyaknya selama kita hidup yang Allah Ta'ala janjikan pahala. Tapi dengan duit ringgit ini, dia akan lenyap. Dia akan habis. Habis itu sama ada orang ambil cara elok, orang nak guna, anak dia, cucu dia nak guna, dia kena bawa keluar juga. Kenalah, mana boleh tak kena. Nafkah anak isteri, kena bawa keluar juga. Apa dia lagi? Atau orang ambil secara paksa, hang buat salah, denda, keluar duit. Ataupun dalam bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, maka adalah beberapa harta kita yang rosak, duit juga nak kena bawa keluar. Allah bagi nikmat beli kereta, pas kereta pula tak pergi ke masjid surau. Lencong kot lain. Pas Allah Ta'ala marah, tu rezeki daripada aku, pasal apa tak ingat ke aku. Adalah sama ada dia terbabas ke, ataupun orang lain kelanggang dia ke, benda Allah Ta'ala nak buat. Tak ada siapa yang nak boleh halang. Duit jugalah nak kena bawa keluar, nak katok, nak sembok balik cat dan sebagainya. Apa tuan-tuan? Jadi kaitan dengan harta benda dunia ni, apa yang ada kat kita ni, contoh harta benda dunia, Allah kata apa? Yang fat. Dia akan habis punya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia tak habis. InsyaAllah kalau kita pandai buat, dan kita sendiri pandai jaga, InsyaAllah dia tak habis. Tapi kalau pandai buat tak reti jaga, habis. Rajin semayang, rajin buat ibadat semua, dengki. Musnah kebajikan kita balik. Nampak? Itu tak pandai jaga. Dah saya pandai jaga. Kalau duit ringgit ni, kalau kita pandai jaga pun, bukan nak kekal kat kita. Mati, habislah anak-anak paraid. Tak ada duk ambil semua duit-duit ayah tu, keluar daripada bank apa semua, tahan dulu. Mayat ayah kami nanti dulu, ada 5 bank tak pergi lagi. Himpun-himpun, jolok-jolok tepi kandar dia. Tak ada. Tak ada. Dulu Cina ada obat. Lah Cina pun guna duit palsu dah. Cina dulu tak apa cerdik. Cina lah tak ada lah. Saya masuk satu kedai kan. Saya kata, you buat duit palsu, nanti you kena tangkap lah. Tengoklah sungguh-sungguh. Duit macam mana yang nak kena tangkap. Ni buat apa duk jual banyak duit ni? Dia kata, abang nak lapik mayat kami. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jelas pada ayat ini,
yang Allah Ta'ala habaq benda ini memang berlaku, memang kejadian, memang bukti nyata. Kan? Siapa yang boleh bawa duit kan, sampai kepada mati dia? Tu Ustaz, macam mana kita yang duit banyak ni? Guna duit yang sekarang ini untuk selamat, untuk selesa setelah mati. Macam mana cara nak buat? Banyakkan sedekah, banyakkan kita buat wakaf dan sebagainya, yang nama dia iaitu sedekah jariyah. Suatu yang boleh menyambung pahala kita setelah mati. Orang yang duit banyak macam tu, bahagialah dia boleh buat macam tu. Orang yang tak ada macam mana Ustaz? Tak boleh buat benda lain lah. Buat benda lain. Kan? Kalau kata mereka boleh bersedekah, cara sedekah orang yang susah ini, berzikir, bertasbih, bertahmid, apa-apalah amalan. Sedekah ni luas. Kan? Paling kurang senyum. Ni dah duit tak ada. Senyum pun tak mau. Kan? Dia kata macam mana boleh sama nilai ke duit orang duk bagi banyak, saya tak ada, saya nak senyum saja. InsyaAllah lah. Sahakah Allah lah. Mana beritahu? Dia sekali dia koyak pipi dia kan senyum, nilai dia 5 juta. Mana nak beritahu? Yang duk ulung pun tak tentu dapat pahala. Pasal apa? Pasal tidak ikhlas dan sebagainya. Baik. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat atau penawar yang menegah daripada datangnya riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadat kamu, ibadat engkau, seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Kita buat jahat. Adakah kita nak habaq ke orang yang ada akai sempurna, siuman, kepala otak ni elok, kepala otak elok, takkan habaq buat kejahatan nak biar. Tapi ada orang buat kejahatan dia habaq. Dia buat benda tak senonoh dia habaq. Dia kata apa? Dia kata ambo apa? Ambo apa? Macam orang kentut. Aku? Ada tak? Yang tu saya tak tahu. Tapi ada Ustaz, Saridua ni Ustaz. Allah, Ustaz macam tahu. Teruk tu perangai tak senonoh sungguh. Orang tak habaq benda macam tu. Mana beritahu? Manusia ni dia tak serupa. Pelik-pelik pun timbul ni. Tapi dah habaq pula aku kentut. Ceritanya orang tu tak sihat lah. Tak sihat. Minta maaf lah. Kesian ke dia tak sihat. Sehujan selalu kot. Dia duduk kat mana rumah dia? Habis sesat. Kau tiap-tiap hari duduk berenang ayak masuk ke otak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Biasa umumnya manusia sihat itu kejahatan dia tak akan habaq. Tapi benda ini memang berlaku, sebab itu Nabi kata ada kalangan hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sukar memberi kemaafan kepada dia. Iaitu kalangan mereka yang mujaharah. Mujaharah, mujahirin. Bukan mujahidin. Ra, bukan dal. Mujahirin. Iaitu bila dia buat satu dosa atau kesalahan, dia bocorkan pula. Dia buat benda tu tak betul itu. Benda tu salah. Tapi tu habaq ke orang. Rupanya ada jenis tu. Maka di sisi Allah Ta'ala orang ni orang yang hina sungguh-sungguh. Kalau dia tidak bertaubat nasuha sungguh-sungguh. Dia kata taubat. Tak. Allah Ta'ala dia tak mau macam tu. Mau ada sifat. Ataupun kita kata ciri-ciri taubatan nasuha, insyaAllah. Pasal apa? Pasal kesalahan ni bukan kata kecil, berat. Dia buat satu kesalahan, pergi dia cerita ke orang. Sedangkan aib itu Allah dah tutup. Lain kalau orang tahu, dia buat salah tu semua pakat tahu. Tak payah habaq, orang dah tahu. Tapi orang tak tahu. Dia buat, Allah tahu. Allah tutup aib. Kita nak buka aib kita sendiri. Tengok. Buka aib sendiri pun tak boleh. Apatah lagi kalau buka aib orang. Di akhir zaman ni dia seronok sungguhlah buka aib orang. Hati-hati tuan-tuan. Nanti habis melayang semua kebajikan kita. Orang nak buat pun ingat senang ke kebajikan ni? Susah. Sengah-sengah orang. Lain kalau kuat iman dia senang. Kebajikan tak usah kata apa. Senang. Tapi kebanyakan kita nak buat ni susah. Nak buka Quran, baca juzuk-juzuk sampai khatam bukan senang. Dahlah kata susah, rasa susah nak buat kebajikan ni. Senang-senang pula kita nak hapuskan dia. Ni orang yang tidak siuman lah.
Jadi sebab itu, ulama-ulama kata apa dia? Orang yang gila, orang yang apabila dia buat kebajikan, tu salah satu ciri orang yang gila, dia buat kebajikan susah payah, dia mudah-mudahkan hilang kebajikan tersebut. Orang ni orang yang gila. Bukan orang gila yang saat dia gelak, saat renyih, duk cabut rumput, pada tidur atas jalan raya. Ada satu kali tu, saya bawa kereta ni, tengah-tengah line putih, dia tidur. Kalau kata ada bonggui sikit ke, ada 4 segi macam tu, dia tidur, tak apalah juga. Dia ada relang-relang putih tepi ni, belah ni ada relang putih hitam tepi tu. Tak apa, orang tahu lah. Takkan orang nak rapat. Habislah kereta aku. Tidur kat situ, kiranya okey lah juga. Kan? Nak buat macam mana, kau tak sihat. Tapi ni lagi tak sihat. Dia tak kira. Tapi Ustaz, dia pandai juga Ustaz. Dia cari len putih tu. Kan? Tak bahaya ke? Tengok-tengok, oi, selamat untuk memotong. Pak, bagi dia. Kan? Tak apalah, yang tu kita, setengah kita kata apa? Orang gila. Tapi tak. Istilah dalam agama, orang ni rajulun marid. Orang yang sakit. Allah uji ke dia, dia sabab syurga bagi dia. Kan? Jangan duk hina orang yang macam tu. Yang gila betul-betul ni, Allah bagi nikmat, dia salah guna nikmat. Ni orang yang gila. Dia kufur nikmat. Orang gila ni. Dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadat supaya mengikut akan dia oleh manusia. Yang ni tengok keadaan dan lihat kepada tujuan dia. Kan? Maka apabila boleh, maka perkara ini tidak boleh dianggap sebagai riak. Kan? Kenapa? Kerana tujuan dia supaya orang boleh tahu. Orang senang buat. Kan? Contoh dia mai tujuan pun nak adakan kursus solat. Tuan-tuan, puan-puan, boleh tengok kot no, saya nak buat praktikal. Jangan. Itu nama dia riak. Apa ni? Mai nak perturun ilmu. Lagi hampa tak tahu nak buat. Aku nak buat ni hampa tengok tak boleh. Itu nama dia riak. Kalau tahu awal-awal macam ni penyakit hampa, aku tak mai lah. Susah payah. Kan? Jemput dia jauh-jauh. Mai daripada Al-Ustaz. Mai daripada Al-Ustaz. Nak buat praktikal. Mereka pandai pula. Tak Ustaz, kami mengaji banyak. Dia jual nama saya pula. Dengan Ustaz Ismail Bakabi ni. Kami mengaji juga. Ni cara-cara ni nama dia riak. Apa macam tu riak. Kan? Tu kena mengaji banyak lagi. Kita ingat cekang dah. Oh hebat. Oh hujan-hujan pun main juga malam ni. Kan? Mantap lah. Mantap apa. Kalau yang ni pun tak reti juga. Mantap apa. Kan? Maka perkara ini adalah diharuskan guru-guru untuk anak muridnya. Kan? Cara-cara ibadat khusus pengurusan jenazah. Ni betul-betul tak apa buat ni. Ni betul-betul nak menunjuk ni. Menunjuk apa? Nama apa jenis-jenis kursus. Kursus haji, nak tawaf apa semua. Semua. Ceritanya kalau jenis praktikal kursus ini tak ada kaitan dengan riak langsung. Tapi ada. Kan? Zahirnya, orang tak kata dia tu riak. Pasal orang tahu. Mereka pakat duk mengaji. Kan? Macam ni mana riak? Ini riak dah. Mereka sembang sama mereka ni. Riak kan? Duk ajak kita ni. Duk ajak sudahlah. Pasal apa duk tunjuk? Tunjuk ni nama dia riak. Kawan sebelah kata tu bukan riak. Kan? Dia ada teori. Dia ada praktikal. Oh. Kira kalau teori praktikal macam kursus ni tak riak. Tak riak. Kan? Tapi terpulang atau terserah kepada tuan tubuh yang buat kursus itu. Dia selit-selit juga. Dia nak menunjuk. Itu Allah Ta'ala yang akan hukum dia. Kita jangan duk mandai-mandai hukum. Dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ia ikhlas. Ikhlas, maka tak timbul masalah riak. Kalau dia ikhlas. Maknanya apa? Ada yang tidak ikhlas. Dia mai dia tunjuk cara-cara ibadat. Sat macam ni, dia gabung semua sekali mai. Sekali mai. Dia kata yang pertama saya nak tunjuk cara solat. Daripada takbir sampai ke salam dia buat.
Orang tengok, kita jangan sangka buruk. Sangka baik, baguslah. Ustaz-ustaz mai duduk keras macam tu saja. Tapi dia ni sak bangkit, sak rokok, sak sujud apa semua. Bagus. Dia selit dekat hati dia sekiranya. Nak menunjuk-nunjuk, sekali puji aku sungguh. Seronok. Kan? Kiranya balik aku mai. Nanti orang puji aku. Dia tidak ikhlas. Kalau berlaku, maka tanggapan orang lain, bagus. Ustaz kita ni kira macam tahu apa yang kita nak, iaitu praktikal tu. Duk mengaji-mengaji ni tak tahu macam mana nak buat. Mengaji okey lah. Boleh duk angguk, kadang angguk tak faham. Tu ramai tu. Ramai. Kan? Tengok-tengok. Kita pun seronok. Hei, mereka faham. Padahal tak faham. Dia angguk. Tak faham. Tu cerita lain. Sekiranya yang menyampai itu, yang memberi ilmu itu, kalau dia tidak ikhlas, maka Allah yang nilai dia tetap dia termasuk daripada jenis yang kita kata riak. Tapi kalau ustaz-ustaz yang nak membimbing, guru-guru, mereka ada madrasah, mereka ada sekolah tarbiyah, nak bagi anak murid mereka ni betul-betul faham, insya-Allah ikhlaslah tu. Ikhlaslah tu. Pasal apa? Pasal nak riak apa ni anak-anak murid ataupun anak dia sendiri. Teruklah bapak dengan anak sendiri pun tak ikhlas. Balik-balik daripada masjid ni buat praktikal kat rumah. Kakak nak tidur. Nak tidur. Gerak sat. Ayah nak buat praktikal. Hati dia kata apa? Minta anak puji ke dia. Bodoh punya ayah. Anak pun dia nak bodek. Apa? Itu tanggungjawab dia. Dan jauh daripadanya oleh riak. Apabila dia ikhlas, tidak ada sedikit di lubuk hati dia, dia nak menunjuk-nunjuk kat siapa. Apa yang dia buat itu adalah tanggungjawab dia. Nanti dia takut Allah Ta'ala akan persoal di akhirat besok. Hang duk mengajak ni, hang tahu tak mereka reti. Saya mengajak saja. Habis tu sekali ada lain blok mereka ulok. Saya pederah kereta balik tidur. Tak. Hang pasti tak mereka faham. Jenis-jenis perlu kepada praktikal ini. Yang tu serah ke mereka lah. Mereka pun ada ustaz lain. Boleh membimbing mereka. Tak boleh jawab macam tu. Dia begitu. Jadi perlu kepada praktikal ini, maka kena ada dua. Iaitu ikhlas dan jangan ada unsur riak. Maka buatlah. Kalau tidak, tetap dianggap sebagai riak. Demikian lagi, harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Kalau kita buat kebajikan, kita buatlah sebab Allah Ta'ala dan Rasul perintah. Kita baca ada sumber dalil dia, ada hukum dia, ulama' fatwakan bagian-bagian, maka kita buat. Buat tu lillahi ta'ala. Kalau kita buat dosa maksiat, jangan kata kita tidak terjebak dengan dosa maksiat. Nabi Rasul sahaja maksum. Lain pada golongan ini, tak banyak sikit. Maka apabila terjebak melakukan dosa, tak kira apa dosa, maka janganlah kita tonjol-tonjolkan. Sebab apa? Sebab perbuatan menghebahkan kesalahan dosa maksiat dia dianggap sebagai dosa besar. Dia kata bukan dosa besar aku buat, aku tak minum arak, mana aku berzina, mana aku bunuh orang. Yalah aku tahu dosa tu dosa kecil hang buat. Tapi hang bangga. Hampir duk cerita ke orang. Jangan kita buat dosa maksiat pas kita cerita ke orang. Apa yang patut? Yang patutnya hati-hati jangan sehingga melakukan dosa dan juga maksiat. Lah Ustaz, tak perasan Ustaz, tak sedang Ustaz, tiba-tiba berlaku juga dosa kat saya. Kalau begitu, cepat istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ulang banyak kali pun tak apa. Pas kata berat yang kita buat itu, ambil ayat semayang, maka kita dirikan solat sunat taubat. Dia ada satu riwayat. Nabi SAW apabila lepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj,
Maka keesokan pagi itu, Nabi panggil Bilal. Wahai Bilal, malam tadi aku berjalan hampir kepada syurga. Aku dengar tapak kaki kamu di hadapan aku. Apa amalan yang kamu buat, wahai Bilal? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah dia kata apa? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwuduk melainkan aku sembahyang sunat wuduk. Dan tidaklah aku melakukan satu dosa melainkan aku akan dirikan solat setelah itu. Maka ulama kata solat itu adalah solat sunat taubat. Biasa orang duk sebut ni tentang satu tu je. Apa dia yang kamu buat? Saya berwuduk, saya sembahyang sunat. Yang tu saja yang disebut kebanyakan guru kita. Tapi dalam sebuah hadis yang sahih itu, dua perkara. Nabi tanya sekali, apa yang kamu buat wahai Bilal? Kedua tapak kaki kamu depan aku ni. Istimewa sungguh kamu ni, apa yang kamu buat? Nabi tanya sekali, dia jawab dua. Ya Rasulullah, setiap kali saya berwuduk, saya sembahyang sunat setelahnya. Bila saya melakukan satu dosa, maka saya lakukan solat setelah itu. Jadi ini nama dia apa dia? Solat sunat taubah. Jadi kalau kata berat ni, nak istighfar lah. Kalau ada ruang, ada masa, insya-Allah berwuduk, kita tengok tempat yang sah kita nak solat, kita dirikan solat sunat taubah. Usolli sunat taubah. Dia punya lafaz niat dia. Apa tu semayanglah 2 rakaat. Surah apa pun tak apa, qul ya qul huwallah. Lepas tu doa apa tu, ya Allah, tergelincir juga hamba-Mu ni ya Allah. Tersasar juga ya Allah. Bantulah ya Allah. Lemah sungguhlah hamba ni, duk jaga jadi juga. Apa-apalah ayat-ayat doa kita. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik. Maksudnya apa? Maksud jangan duk berbangga-bangga dengan kesalahan dosa dia. Jangan. Dia kena jaga sungguh-sungguh. Jangan terjebak. Kalau terjebak, sorok. Jangan duk canang. Jangan duk hebah. Pasal apa? Perbuatan itu dianggap sebagai fasik. Adapun jika menyembunyikan ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang soleh, ada niat pula. Celah-celah tu ada niat pula. Dia buat jahat, dia sedang, dia buat jahat. Maka dia tak muhabbat ke orang supaya supaya orang puji dia, kata dia ni warak, dia ni memang zuhud dan sebagainya. Maka tiada harus, tak boleh. Macam tu punya niat kat hati dia tak boleh. Han nak perkena siapa? Han dah buat jahat. Han nak suruh orang puji pula. Pasal apa? Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tiada harus akan dia meninggalkan taat kerana takut riak. Ini contoh dia. Dia tak mau sembahyang sunat. Pasal apa dia tak sembahyang sunat? Takut lagi orang kata nak menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia tak sembahyang sunat. Kalau tak sembahyang fardu, teruk. Masuk keluar. Kawan baru nak masuk, selisih dia. Yang pergi mana? Tak ada sembahyang. Ni orang kemat dah. Tak ada. Takut orang kata aku menunjuk. Allah, teruk sungguhlah. Ada juga ni. Musim-musim ni ada juga ni. Pasal kena hujan jugalah kot. Banyak yang kena hujan ni macam-macam berlaku. Ni orang kata apa? Berkaitan dengan sunat. Tak ada berlakulah perkara yang wajib sampai nak tinggal. Tapi ini biasa berlaku. Berdiri dah. Tiba iblis mai kata kat hati dah. Tosa. Lagi hang riak habis. Maka tak jadi dia nak semayang. Bolehkah buat macam tu? Tak boleh. Ikhlas apa dia? Ikhlas ni, hang nak kata kau tak kata lantak apa? Ini waktu aku nak semayang. Aku semayang. Bahkan adalah ia masuk di dalam riak juga.
Tinggal amalan, takut kerana orang tuduh dia riak, adalah riak. Tu dia. Ni apa ni? Inilah kata-kata daripada Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ar-riya' tarkul amal khaufan minar riya'. Ni kata-kata ulama kita ni cukup berenah sungguh. Boleh lah kita kata ni betul lah, mutiara kata hikmah dan sebagainya. Artinya bermula riya' itu meninggalkan akan amal ibadat kerana takut akan datang riya'. Takut orang kata dia riak ni, dia tak buat. Tak kira lah semayang ke, sedekah ke, pegang duit nak tarik keluar. Lagi pun kata riak. Lepas buat tak tahu. Takut orang kata riak. Itulah riak. Ni Fudail bin Iyad dia kata. Nak buat pun boleh jadi riak. Tak buat pun jadi riak. Ni apa ni? Dia cerita dia, hang nak buat tu kerana Allah, selesai. Tak ada kaitan dengan orang nak kata riak ke betul, lempak pergi ke tepi. Pasal apa? Pasal ini adalah bisikan, gangguan syaitan yang nak menggagalkan ibadah kita. Bahkan hendaklah mengejarkan ia akan ibadat. Buat terus ya. Kan? Tapi tengok ni kawan keluar. Jangan duk mengutuk apa, jangan duk kata apa. Dah lah. Nak pergi mana? Kuliah habis dah. Mayang syak habis dah. Lah ni waktu semayang sunat. Kita boleh duduk berdiri semayang siapa? Dia keluar. Tolak pintu balik tu. Pasal apa? Dan nak lorak tu pasal apa? Ni persoalan dia. Lah buat, ikut suka. Hang buat tu kerana apa? Ni mesti ada benda tak betul ni. Kalau dia yang buat itu kerana Allah, buat terus lah. Tak usah duk peduli ke siapa. Dah lah ustaz, pakat keluar ustaz, tinggal saya seorang. Biar mereka pergi keluar lah. Mana tak ada nak jadi macam tu kan. Habis syak ni, seorang pun tak semayang. Sunat ba'diyah. Keluar. Tinggal dia seorang. Kalau kerana Allah, mayang lah. Kecuali kalau orang tutup habis lampu. Kipas tutup, aircon tutup, lampu. Kan? Lepas tu dengar-dengar kata Tok Siak kata aku nak kunci tu. Kacau. Tok Siak ni pun garang nak mampu. Kan? Dia kata aku nak kunci, kawan ni dengar. Cabut keluar tu. Nak tunggu apa lagi? Dah Ustaz, kita lillah. Lillah kalau macam tu, hantu kurang sampai esok. Tapi tak ada berlaku lah macam tu. Kejam sungguh lah. Bagilah kepada dia masa untuk dia nak semayang. Kan? Tak ada lah kita kata buat contoh je. Kan? Orang yang keluar itu, tak usah kita duk menyangka buruk. Mereka ni mungkin rasa mereka nak riak. Mereka tak jadi sebab mereka takut bila mereka semayang, orang kata dia riak, mereka cabut. Jangan sangka buruk. Jahat hati kita ni. Mungkin mereka terbatal. Kan? Salam-salam dengan kawan. Lepas semayang tu salam. Kawan picit-picit dia terkentut. Kan? Tapi kentut dia selamat. Saya tak bunyi. Betul. Kita duduk lorak lawan tak semayang. Kawan dah tak ada wudu. Satu. Keduanya senak perut. Senak perut. Duduk tunggu sekejap lagi. Aku cerik lagi. Siapa nak tolong basuh? Kan? Lantak habis. Siapa yang keluar tak semayang. Kita kalau kita nak buat, kita buat. Kan? Mungkin orang yang keluar tu kerana apa? Kerana dia nak pegang kepada satu riwayat. Semayang sunat elok buat kat rumah. Dia begitu. Dan ada orang pula dia tak semayang kat rumah dia sebab apa? Sebab dia tahu tak selesa, dia tak yakin kesucian lantai-lantai rumah dia. Dia begitu. Kita ni tak sama. Ada yang senang, ada yang sedang, ada yang kurang. Yang kurang pun tak apa, sabarlah. Sabar. Ada yang senang. Tak ada masalah apa semayang kat rumah dia pun. Tapi ada orang yang tak boleh. Kan? Sini sajalah tempat yang aku yakin sah. Kat rumah aku. Macam mana orang susah. Kan? Masuk bilik apa pun tak ada. Nak kata tu rumah, nak kata itulah bilik. Apa pun tak ada. Makan kat luar. Mandi kat masjid. Dia. Tak ada ke orang macam tu? Tapi dululah masa saya mengaji dulu. Dia daripada keluarga yang susah. Lepas tu kahwin bawa isteri dia. Sepasang. Duduk dalam satu, bukan rumah lah. Saya pergi tengok. Kawan rapat, kita pergi ziarah.
Tengok kita kesian. Tapi dia tenang, dia redha. Tak apa. Dia kata, Alhamdulillah, main nak mengaji, bukan nak bermewah. Dia ambil satu bilik. Mana tandah? Dia kata, tanah tengok. Kalau dan pergi kat masjid, kalau tak, buh dalam plastik, lempang. Yang tu tak kenal lah pula. Pergi duduk lempang pula, masuk ke rumah orang lagi. Prek-prek dekat plastik, pergi duduk lempang. Tapi itulah yang dia sebut. Tak apa, kita takut belakang rumah dia hutan dan sebagainya. Lepas tu mandi kat masjid. Nampak tuan-tuan? Tak apa. Sekira kalau mereka sabar, maka bagi mereka adalah syurga insya-Allah. Dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riak itu. Jangan sesekali ada sikit pun perasaan riak nak menunjuk ke orang. Dan jika jatuh juga riak itu, maka hendaklah ia taubat daripadanya. Tiba-tiba saja ada kat hati kita ni perasaan nak menunjuk. Nak orang puji, sanjung, puja kita dan sebagainya, istighfar cepat-cepat. Lepas tu kita bertobat. Ambillah yang semayang sunat tobat. Atau kita ambillah apa-apa doa yang sesuai. Lafaz-lafaz yang sempurna, istighfar, sayyidul istighfar. Yang Nabi pesan, baca dia pagi petang. Tu sekurang dia kalau yang tu kita ingat. Kalau lain kita tak tahu. Kita baca. Ada doa yang ulama susun. Tapi doa ini bila kita perhati bagus. Kalau siapa boleh ingat, baca. Apa dia? Iaitu Allah marzuqna qabla al-mauti taubah. Wa 'inda al-mauti syahadah. Wa ba'da al-mauti jannatun wa na'ima. Wa na'iman. Berhenti dia man'iwat. Sebab saya biasa dengar. Jannatun wa na'im. Dia berhenti macam tu. Na'im. Mana alif? Mana ma'iwat? Hati-hatilah. Apatah lagi doa yang sumbernya daripada Quran. Hati-hati, jangan doa ubah. Kalau ada ubah itu untuk sesuaikan kepada makna dia, tak apa. InsyaAllah. Umpamanya doa tu untuk sendiri dan kita nak jamakkan dia tu, tak ada masalah apa insyaAllah. Diharuskan oleh ulama. Tapi kalau dalam bentuk yang kita kata mana, hang buang yang ni. Patutnya dia ada baris dua di atas, mana dia. Hang tenggelamkan dia, hang hilangkan dia. Sewenang-wenang jangan. Tu ayat Quran. Lagi kalau doa itu daripada hadis-hadis yang sahih pun sama. Kalau doa-doa daripada kalangan ulama kita insya-Allah. Tengok. Ada tak benda tak betul, lafaz yang kita anggap sebagai khurafat, sebagai tak ada, maka boleh kita berdoa dengan doa-doa pilihan yang tersebut. Dan satu lagi pula, dia ada mirip macam doa tu. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa hidayah. Itu nampak lebih menarik sikit, dia tambah kat situ. Taubatan wa hidayah. Wa lahzatal mauti rauhan wa rahah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima. Ini lafaz yang kedua yang tak ramai orang bawa. Yang banyaknya yang di atas tadilah. Syekh-syekh no, tok-tok guru ini dan sebagainya. Tapi lafaz kedua tak ramai yang sebut. Apa dia? Saya ulang lagi. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa hidayah. Wa lahzatal mauti rauhan wa rahah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima. Artinya, ya Allah, rezekikan kami sebelum mati taubat dan hidayah. Taubat dan petunjuk. Wa lahzatal maut, ketika mati, rauhan wa rahah, iaitu dengan rahmat, rasa lega dan seronok saat nyawa nak keluar, ketika dekat nak mati, ketika waktu mati. Maksudnya kita nak husnul khatimah. Wa ba'dal mauti ikraman wa maghfiratan wa na'ima, dan setelah mati dengan kemuliaan, keampunan dan penuh dengan kenikmatan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua. Setakat itu sahaja yang benar daripada Allah Ta'ala, silap kurang saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.